tiga muka. Jadi bila tuan keluarkan dia, tuan bacakan saja pada dia. Bacakan saja pada dia. Ikut baca saja. Jadi agak-agak senang nak buat. Senanglah. Semua orang reti kan. Budak kecil pun reti baca. Takkanlah kalau baca pun tak reti, bukannya saya suruh tuan-tuan present dekat dia. Bukannya saya suruh tuan-tuan buat lawak jenaka ke, tarik perhatian dia ke, buat adegan-adegan ke apa ke, tak ada. Bacakan saja pada dia. Cuma kita kena pandai gunakan nada kita lah. Waktu kena tekankan, kita tekankan. Janganlah macam baca straight, dia tak boleh lah. Kita explain kat dia satu-satu. Tapi yang penting, starter note yang saya hasilkan ni, tuan-tuan tak payah nak explain detail-detail sangat sebab dalam starter note ni pun dah detail dah. Tuan-tuan hanya tinggal baca saja. Yang mana yang saya tulis huruf besar tu, tuan-tuan tekankan. Yang mana yang saya tulis anda, huruf besar tu maksudnya tuan-tuan sebut nama dia. Supaya dia rasa macam tuan-tuan cakap pada dia lah. Janganlah cakap anda pada dia kan. Sebab tu anda tu saya akan buat tulisan besar, tuan-tuan akan gantikan kepada nama dia. Okey, kalau tuan-tuan perasan dekat sini, starter note yang saya bagi ni, nampak? Saya tulis anda huruf besar ni, ini adalah merujuk kepada tuan-tuan baca kepada dia. Contoh, saya close satu orang, nama dia Raj. Okey, so saya cakap lah, boleh digunakan dan Raj tahu cara nak periksa baki data. Macam tu. Okey, yang mana tulisan yang saya tulis tulisan besar ni, maksudnya tuan-tuan kena tekankan benda tu. Okey, contoh, saya cakap kat ni lah, ayat ni kan. Anda boleh buat duit dengan sangat pantas. Contoh macam tu. Jadi, kita dah tahu dah. Kita baca, bila ada tulisan besar, kita highlight kan, dan kalau ada tulisan besar anda tu, maksudnya sebutlah nama dia. Macam tu. Okay, jadi inilah fungsi starter note. Bila kita close secara offline, kita close, orang tu nak jadi dealer, kita bacakan saja benda ni, insyaAllah saya yakin dia akan faham bisnes ni dan dia akan buat. Okay, alright, saya akan mulakan. Macam ni cara baca dia. Okay, bila orang tu saya dah daftarkan singkat, okay, kemudian saya cakap, tuan, okay, saya nak bacakan pada tuan lah tentang bisnes ni, apa yang tuan perlu tahu tentang bisnes ni. Okay, saya akan bacakan starter note ni. Pertama sekali, tengok ni. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah kerana telah tukar kepada singkatan WOW. Okey, jadi saya nak tuan buat 5 checklist ini. Okey, saya nak panggil dia apa? Saya panggil dia apa ni? Mat lah, Mat. Okey, senang. Okey, so Mat sila buat 5 checklist ini. Okey, yang pertama, nampak macam mana saya bacakan. Pastikan singkat Mat sudah didaftarkan. Tengok follow nombor 1 ni. Okay. Pastikan singkat mat dah didaftarkan. Okey, boleh digunakan dan mat tahu macam mana cara nak periksa baki data, kredit dan langgan data melalui MyWow Apps. Okey, cuba mat tengok. Pertama ni mat dah tahu ke belum? Singkat dah didaftarkan, dah boleh digunakan dan mat tahu macam mana cara nak cek baki, cek kredit dan langgan data melalui MyWow Apps. Kalau dah faham, tandakan. Tandalah kat tepi checklist ni. Nanti saya akan buat kotak macam tu. Okey? Dia pun tick. Okey, dia tahu. Okey, checklist yang kedua. Pastikan Mat tahu ID sendiri. Mat tahu tak ID sendiri? Dan ID tu jika boleh hafalkan saja terus kerana ID tu akan buatkan Mat terima duit setiap bulan. Tuan-tuan nampak macam mana saya cerita? Tuan-tuan bacakan saja pada dia. So dia tahu tak ID dia? Nanti dia akan tanya, ID aku apa? Okey, bagi tahu ID dia. Nombor 3. Pastikan juga Mat sudah update akaun bank dekat dalam portal. Jika tidak, macam mana komisen nak masukkan oleh Tuan Wow? Okey, oleh syarikat Tuan Wow. Jadi dia akan fikir, macam mana? Masa tu Tuan ajar dia macam mana update akaun bank. Okey, nombor 4. Okey, Mat dah dapat tak 3 PDF ni? PDF kelebihan singkat, PDF plan marketing dengan PDF cara promosi. Kalau dia tanya dia, okey, kalau dia kata aku tak ada lagi, okey, kita bagilah dia PDF, ketiga-tiga PDF ni sebab ketiga-tiga PDF ni sangat penting tuan-tuan. Kalau dia tak tahu kelebihan singkat, macam mana dia nak tahu apa yang dia boleh cerita pada orang? Kalau dia tak tahu plan marketing, macam mana dia nak tunjukkan macam mana bisnes ni dapat duit, berapa persen komisen? Dan kalau dia tak tahu cara buat promosi, macam mana dia nak buat? Jadi 3 PDF ni paling penting. Kena pastikan dia ada dan dia kena study lah. Okay, nombor 5. Pastikan Mat faham 3 PDF dan starter note ini. Starter note ini. Okay. Jika tak faham, tanya soalan kat saya. Okay. 2 perkara ni akan membuatkan Mat buat duit dengan sangat pantas. Okay. Tanya pada diri sendiri. Nak lambat atau nak pantas? Kalau nak lambat, jangan fahamkan PDF dengan starter note ni lah. Kalau nak cepat, nak pantas dapat hasil, tak ada jalan lain. Mat mesti fahamkan juga. Okey, faham? Ini lah cara baca starter note.
Jadi dia akan follow lah. Okay. First, yang second, 5 perkara perlu tahu. Yang pertama, Mat kena tahu cara nak daftarkan ahli baru. Tak kira lah singkat bernombor ataupun kekal nombor lama. Mat kena tahulah cara nak daftar orang. Yang kedua, Mat kena tahu macam mana nak dapatkan stok SIM card. Wajib ada extra SIM card, baru boleh mulakan. Masa tu dia, ya ke? Alamak, aku tak ada SIM card extra. Satu SIM card apa? Masa kita terus. Okay. Yang ketiga, Mat kena tahu macam mana cara nak ajar pelanggan cek baki dengan langgan pelan dekat MyWow Apps. MyWow Apps, aplikasi MyWow. Sebab tu kita ajar dia dalam checklist tadi. Macam mana cara nak cek data. So dia kena tahu lepas nak ajar pelanggan macam mana. Mat kena tahu macam mana di mana perlu pandukan user dan dealer untuk belajar. Okey, kat mana nak pandukan user? Nak pandukan user boleh melalui Telegram t.me/panduan guna Tolwau. Panduan guna TW. Kalau dealer, panduan business TW. Itu Telegram. Kalau user, kalau nak senang, bagi je buku pocketbook. Kan? Ataupun kalau dealer, boleh suruh WhatsApp kat nombor 011590758007. So kita tahu, kita kena bagi tahu dia. Mat kena tahu kalau Mat dapat user, macam mana Mat nak pandukan user ni. Kalau dapat dealer, macam mana Mat nak pandukan dealer ni untuk belajar dekat mana. Belajar dekat nombor 011 tu. Kalau user, belajar dekat buku ataupun belajar kat Telegram. Itu kita kena tahu. Dia kena tahu. So kita kena explain kat dia. Okay. Nombor 5, tahu dekat mana nak rujuk jika ada masalah. Kalau ada apa-apa masalah, rujuk pada upline ataupun group support. Jadi masa tu dia cakap, group support aku mana? Masa tu lah kita masukkan dia group support. Inilah fungsi starter note supaya kita cover semua. Okay, upline tu aku. Macam tu. Okay, 6 fokus Mat pula. Okay, fokus yang pertama, 10 pendaftaran. Paling penting untuk guna percuma handphone seumur hidup. Untuk guna handphone percuma seumur hidup. Okay, daripada daftar 10 orang ni, insya-Allah confirm komisen dah ada dalam RM50. Tiap-tiap bulan mesti masuk RM50 sebab pelanggan terus top up. Jadi kita dah guna handphone seumur hidup. Kalau sebulan kita top up 50, kita dapat komisen 50 tiap-tiap bulan, maka kita tak payah keluar duit kita lah. Kita gunakanlah duit daripada komisen yang kita dapat tu untuk kita buat top up. Jadi kita dah guna handphone seumur hidup. Cuma, ini fokus yang pertama. Fokus yang kedua pula, fokus pada ahli keluarga dan kenalan yang support dahulu. Kita tak payah promote pada orang-orang yang kita tak kenal. Fokus pada ahli keluarga dan kenalan yang support dahulu. Kenapa saya kata support? Sebab ada je keluarga dengan kenalan yang tak support. Jadi yang tak support, kita next lah. Kita fokus pada yang nak support dulu. Next saja yang tak support. Itu dalam kurungan saya beritahu. Dan yang ketiga, upgrade pada biz untuk tingkatkan komisen. Masa tu dia kata je, biz ni apa? Masa kita cakap, okay, biz komisen 10, 3, 13. Tier 1, 10, tier 2, 3, tier 3, 13. So, bila kau dah daftarkan 10 orang, aku cadangkan kau naik pada biz lah. Seperti dalam starter net beritahu, barulah komisen kau akan letup. Dan yang keempat, fokus 30 pendaftaran secepat yang boleh. Okay, untuk dapat komisen RM200. Sebab bila kita daftar 30 orang ni, kita akan dapat komisen 200 dan kita akan naik kepada junior center, dapat komisen sampai infinity level. Sebab tu fokus pendaftaran 30 orang. Okay, jika lambat, orang lain akan gelakkan Mat. Kalau Mat lambat, orang lain confirm akan gelakkan Mat. Dapat komisen 200 pun makan masa 3-4 bulan, apa benda yang kau nak ajak aku ubah hidup? Orang akan gelakkan. Okay, dan yang seterusnya yang kelima, 100 pendaftaran untuk komisen 4 angka. Kita kena tahu, daftar 100 orang, komisen boleh dapat 4 angka. Inilah kita panggil the best revenge is massive success. Okay, selagi kita dapat 4 angka, selagi tu kita tak boleh balas dendam pada mereka dengan menunjukkan yang kita ni dah sukses. Setakat kita dapat komisen 200-300, itu belum sukses lagi. Itu baru atas pagar. Tapi bila kita dah dapat komisen 4 angka, 1000 ke atas, masa tu baru orang akan pandang, ush, pakai SIM card boleh dapat 1000 tiap-tiap bulan. Barulah orang pandang. Sebab tu kita kena daftarkan 100 orang untuk dapat komisen 4 angka. Tapi kalau kita daftar 400 orang, maka kita akan dapat komisen 5 angka. Komisen puluhan ribu sebulan. Hanya 400 orang saja pendaftaran kita buat dan kita boleh pencen pada usia muda seumur hidup. Sebab tiap-tiap bulan income ni akan terus masuk sebab orang akan terus top up.
pencen pada usia muda. Kalau kita diberi pilihan untuk pencen pada usia 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kenapa kita nak pencen pada usia 55 tahun juga ataupun 60 tahun? Kan itu kalau orang kerja kerajaan ada pencen. Kalau orang yang tak ada kerja kerajaan yang tak pencen tu macam mana? Mengharapkan duit kena BST yang 2, 3, 4 tahun yang boleh habis tu. So nak atau tak nak, kita kena ada duit pencen juga. Takkan kita nak tunggu kerja kerajaan baru nak ada duit pencen kan? Yang tak seberapa. Jadi kita kena ada duit pencen kita sendiri melalui jualan SIM card. Okey, nampak? Ini saja starting. Yang kedua, kita akan cover pula yang kedua. Okey, lepas tu kita baca pula yang kedua ni. Okey, 3 insentif untuk MAT. Yang pertama, MAT kena tuntut cash 500 jika MAT dah daftarkan 100 ahli. Okey, MAT kena konsisten daftar 20 orang setiap bulan untuk merebut wow contest yang bernilai 20,000. Dan MAT kena fokus upgrade rank untuk dapat insentif cash dan commission infinity tanpa had. Tengok, dalam starter note juga saya dah coverkan untuk dia. Saya nak suruh tuan-tuan pesan pada dia yang dia ada insentif. Dia diberikan insentif, ditawarkan insentif. Jadi dalam starter note ni semua kita dah cover. Jadi tuan-tuan hanya tinggal baca dekat dia. So dia tahu, oh aku daftar 100 orang, aku dapat cash 500. So akan menggalakkan dia untuk daftar 100 orang. Walaupun bukan 500 tu tuan-tuan yang bagi, saya yang bagi. Tapi kerja tuan-tuan cakap. Sama juga, konsisten daftar 20 orang setiap bulan untuk rebut wow contest yang bernilai 20,000. Hadiah iPhone 12 dan sebagainya. Tu. Dan yang ketiga, fokus upgrade. Sebab kita boleh dapat cash yang saya bagi sehingga 200 tu, siapa yang berjaya upgrade rank, JC ke SC ke BC ke, dan commission akan dapat infinity level. Kalau kita upgrade sampai bis je, commission sampai bis sampai level 3 je, tier 1, 2, 3. Tapi kalau upgrade pada rank, infinity. So kita kena tahu 3 insentif untuk dia. Yang ketiga, 3 tempat. Yang seterusnya, 3 tempat untuk gali ilmu setiap minggu. Okey, engkau dah daftar bisnes ni. Okey, macam mana kau nak gali lagi ilmu? Macam mana kau nak dapat lagi ilmu bisnes ni? Setiap minggu kita ada buat coaching. Yang mana yang pertama dekat grup Facebook. Ada dekat grup info Tuan Wah Hafiz Arif. Masa tu barulah dia kata, okey, grup ni kat mana? Masa tu tuan invite dia masuk grup ni, bagi link, masukkan dia dalam grup tu. Okey, sebab live coaching setiap hari Selasa. Macam sekarang ni kan. Yang kedua, suruh dia like page Tuan Wah HQ. Okey, page Tuan Wah HQ ada preview online setiap hari Rabu. Masa tu baru dia like, follow. Kan? Yang ketiga, Telegram. Ada tips setiap hari daripada Hafiz Arif. Suruh dia pergi kat t.me/tipshafiz. So daripada sini, dia akan pergi terus. Cuba tuan-tuan fikir, kalau tuan-tuan close offline, tuan-tuan pergi close orang tu secara offline, tuan bagi tahu tak semua benda ni? Saya jamin tuan-tuan tak akan bagi tahu ni benda ni. Sebab tuan-tuan tak terfikir pun untuk bagi tahu benda ni. Sedangkan benda ni adalah kita panggil satu medium yang tuan-tuan boleh outsource pada orang untuk dia belajar sendiri. Tak payah dia mengharapkan bantuan daripada tuan-tuan, dia boleh belajar daripada 3 tempat ni. Setiap hari Selasa, hari Rabu, setiap hari pun ada tips dekat Telegram saya tu. Okay. Yang seterusnya, nombor 5. 5 tempat untuk dia belajar ilmu promosi. Dia dah daftar. Sekarang ni dia perlukan ilmu daripada segi macam mana nak promote, macam mana nak buat. Jadi kita dah sediakan 5 tempat untuk dia belajar ilmu promosi. Yang pertama, dekat grup Facebook saya. Sama macam tadi. Yang kedua, dekat dalam channel Telegram cara promosi. Dia masa tu barulah dia pergi dekat channel Telegram tu. Panduan promosi TW. Yang ketiga, channel Telegram tips promosi daripada leader. Tips promosi daripada leader ni yang mana leader-leader yang dah berjaya, dia ada buat sedikit video, dia kongsikan macam mana dia buat. Dia boleh belajar dekat situ. Kenapa tuan-tuan susah sangat nak forward kat dia? Sebab tuan-tuan pun tak terfikir. So ini yang pentingnya starter note, baca saja kat dia. Yang keempat, Mat boleh belajar dekat YouTube, Shifala Resources. Yang kelima, Mat boleh pergi kelas coaching percuma setiap hari Isnin dan Khamis secara online sahaja. Setiap hari Isnin dan Khamis kita ada buat coaching melalui grup WhatsApp. Dia boleh sertai grup tu, dia akan belajar macam-macam benda percuma saja. Setiap hari Isnin dan Khamis biasanya start jam 9 sampai 10. Cuma saja. Kan? Tengok, coaching dia saja bersepah-sepah dia. Kalau mereka tahu semua benda ni, insya-Allah mereka akan buat. Okey, jadi kita kena bacakan saja status ni supaya dia tahu. Yang kelima, 5 kelebihan bisnes Tuan Wah ni yang Mat kena tahu. Yang pertama, komisen paling tinggi dalam Malaysia, 26%. Tuan Wah ni adalah bisnes telco yang memberikan komisen paling tinggi dalam Malaysia, iaitu 26%, sehingga 26%.
Belum masuk lagi tambahan commission infinity. Kalau upgrade kepada rank junior center, service center branch, tak tambah lagi tu. Boleh sampai 41%. Okey, yang kedua, inilah bisnes yang kita boleh buat duit dengan murah, mudah, patuh syariah. Okey, sebab apa saya cakap murah? Sebab bisnes ni, Mat hanya perlu jual singkat RM12.50 je. Jual barang RM12.50. Rokok pun RM18. Okey. Yang kedua, mudah. Sebab apa mudah? Sebab kerja kita hanya mengajak saja orang tukar kepada singkat Tun Wow. Kita bukan suruh dia tukar parti politik. Kita bukan suruh dia tukar kerajaan. Kita bukan suruh dia tukar agama kan. Kita hanya suruh dia ajak tukar singkat je. Kekalkan nombor lama pun boleh. Hanya berkongsi saja. Kita bukan suruh dia memaksa orang. Kita suruh dia kongsi saja kelebihan singkat ni. Orang nak tukar, orang tu top up semua hidup kita dapat komisen. Sebab tu saya cakap bisnes ni mudah. Kerja kita kongsi saja, share saja. Okay? Dan yang seterusnya terakhir adalah patuh syariah. Kerja kita ajak, kita guna singkat, kita share pada orang, dan bisnes ni pun pendapatan yang kita dapat adalah pendapatan yang halal, yang patuh syariah. Yang mana bisnes ni telah pun mendapat pengiktirafan patuh syariah oleh Amani Advisor. Okay. Dan yang ketiga, satu-satunya cara untuk kita ada duit dan masa seumur hidup. Kita kena tahu. Macam ni cara explain. Mat kena tahu. Okay. Bila kita bekerja ataupun kita berniaga, waktu kita muda-muda dulu, kita ada tenaga, kita ada masa. Waktu kita kecil dulu kan, waktu kita belajar, kita ada tenaga, kita ada masa, tapi kita tak ada duit. Tapi waktu kita dah bekerja, kita dah berniaga, kita ada duit, tapi kita tak ada masa. Dan ada orang bila dah perniagaan dah besar, dah tua, dah tak ada tenaga. Jadi macam mana kita nak ada duit pada masa yang sama, kita ada masa juga seumur hidup? Jawapan dia, buat Tun Wow. Sebab kita buat bisnes ni satu masa bila duit kita dah banyak, komisen kita dah besar, duit kita ada setiap bulan masuk dan kita ada masa. Sebab kita tak ada kerja pun buat bisnes ni. Orang akan terus top up, kita duduk rumah pun dapat duit. Inilah sebabnya antara kelebihan bisnes ni, satu-satunya cara yang mana kita boleh ada duit dengan masa seumur hidup. Dan yang keempat, platform dah sempurna, dah perfect dah pun. Mudah duplikasi, boleh top up di mana saja, maintenance pun rendah. Kenapa saya kata mudah duplikasi? Sebab dalam bisnes ni, kerja kita bukan dapat keuntungan daripada kita direct ajak orang tu. Saya jual pada si A ni, okay, kalau si A ni jual pada orang lain, saya tak dapat apa-apa untung. Saya hanya dapat untung direct daripada dia je. Tapi dengan adanya duplikasi ni, kita ada tier 2, tier 3 sampai lantai, orang tu buat bisnes pun kita tak pasal-pasal syarikat bayar kita juga keuntungan. Jadi mudah duplikasi. Walaupun kita hanya buat 5 orang, tapi kalau 5 orang ni berkembang, semua kita dapat. Mudah duplikasi. Ini kita panggil mudah duplikasi. Dan pada masa yang sama, produk tu harga dia RM12.50. SIM card saja, semua orang pakai SIM card, jadi dia mudah tersebar, dia mudah merebak. Inilah kita panggil mudah duplikasi. Okay? Kalau kita jual kereta ni kita networking kan, kita duplikasikan. Uish, susah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jual kereta bukan harga RM12. Jual kereta harga RM80,000, RM40,000, RM120,000. Jadi nak duplikasi, benda tu nak tersebar, nak merebak, nak berkembang, susah. Okey, tapi kalau barang RM12, senang berkembang. Ini saya cakap mudah duplikasi. Okey, yang seterusnya saya cakap boleh top up di mana saja. Maksudnya dalam bisnes ni, platform kita dah sempurna. Kerja kita hanya ajak orang guna handphone, guna SIM card, kekalkan nombor lama ke nombor baru pun boleh, tapi dia boleh top up di mana saja. Walaupun kita duduk dekat KL, dia top up dekat Sarawak, kita tetap dapat komisen. Walaupun dia top up dekat kedai mana kita tak tamil tahu pun, dia top up lah dekat mana-mana pukul berapa pun, tak pasal-pasal company bayar kita komisen. Maknanya tuan-tuan, seluruh kedai dekat seluruh Malaysia ni, semua kedai yang jual top up Digi dekat seluruh Malaysia ni, dia top up di mana saja, kita akan dapat komisen, kita akan dapat duit. Maknanya seluruh kedai kat seluruh Malaysia ni ibarat macam kedai kita. Tanpa kita perlu bayar sewa, tanpa kita perlu bayar staff tu, tanpa kita perlu bayar kos-kos bina branch, bina cawangan ni. Nampak? Dah sempurna. Kita tak payah susah-susah. Kalau kita ada kedai makan kita tu ramai orang, kita nak buka cawangan, kita nak kena fikir staff lagi, nak kena fikir bayar bulan-bulan sewa lagi, nak kena fikir maintenance ni lagi, iklan ni lagi. Ini kita tak payah fikir. Dia boleh top up kat mana-mana. Semuanya company yang uruskan. Kerja kita ajak je orang guna SIM card, orang top up di mana-mana, kita dapat duit. Ini dah sempurna. Dan terakhir adalah maintenance rendah. Kenapa saya cakap maintenance rendah? Tuan-tuan, kalau kita buat bisnes, kalau kita buat satu bisnes,
kita ada kedai, kita kedai makan lah, saya bagi contoh gambaran mudah kan. Kedai makan kita tu ramai orang. Ramai orang sekali macam mana pun, dia akan ada limit. Yelah, kalau kedai kita tu boleh masuk 50 orang, takkan kita nak sumbat sampai 500 orang, tak boleh. Cara dia macam mana? Cara dia kita kena buka branch yang lain. Kita kena buka branch, kalau kita duduk dekat KL, kita buka branch dekat Selangor, dekat Negeri Sembilan, dekat Melaka kan. Lagi besar cawangan kita, lagi besar keuntungan kita, tapi lagi besar kos kita. Kalau kita ada 2 cawangan, kos dia tak sama dengan kita buka satu cawangan. Kalau satu cawangan kos dia kita bayar 5,000 sebulan untuk staff, untuk elektrik, untuk kos apa semua bahan kos api, air sebagainya 5,000. Kalau kita ada 10 cawangan, satu cawangan 5,000, kalau 10 cawangan dah 50,000. Maknanya lagi besar cawangan kita, lagi besar maintenance dia. Tapi dalam tone wow, Mat, okay, lagi besar income kita sekalipun, maintenance kita tetap sama. Minimum hanya top up RM30 saja. Saya nak dapatkan komisen RM120,000 sebulan. Sama je, minimum saya kena top up RM30. Sudah layak terima komisen. Bukannya lagi besar income kita, lagi besar nilai kita kena top up. Tak, sama saja, kekal. Minimum RM30. So, maintenance sangat rendah. Mampu milik. Okay, dan yang terakhir adalah makin besar income kita, makin besar income Mat, makin tak ada kerja lah Mat. Anda turut besar, bacakan nama dia. Okay, maksudnya lagi besar income Mat, makin besar. Mula dengan 100, naik 200, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, makin tak ada kerja lah Mat. Bukannya makin besar income kita, makin banyak kerja kita kena naik dekat pencawang pula, betulkan line. Kita kena jadi CEO pula. Lagi banyak kerja, lagi banyak tanggungjawab, kita kena banyak sign dan sebagainya. Tak. Lagi besar income kita, kerja kita sama je, mengajar orang je guna singkat. Makin tak ada kerja lah kita. Ini kelebihan bisnes. Okay. Dan seterusnya, 3 alat bantuan. Baca kat dia. Okay. 3 alat bantuan ni, Mat kena tahu yang mana Mat boleh dapatkan 13 e-book tone wow. Untuk kefahaman. So, untuk study balik pasal bisnes ni, yelah kita dah bagi PDF, boleh study balik. Nak dapatkan e-book tone wow tu dekat mana? Dekat bit.ly/ebook tone wow. Dan dekat sini jugalah untuk dapatkan starter notes. Yang seterusnya, bagi untuk menguji kefahaman, Mat boleh jawab ujian product knowledge dan plan marketing. Bila kita dah study pasal bisnes ni, kita nak uji kefahaman kita tu, kita boleh try jawab exam. Try jawab exam untuk uji kita punya product knowledge dengan plan marketing kita pasal bisnes. Jadi, kita boleh uji kefahaman kita. Jika kita dapat markah dalam exam kita tu 85% ke atas, kita boleh dapat kredit cuma. Ini juga terpakai untuk semua rangkaian kita. Maknanya semua orang boleh try jawab exam. Kalau betul, boleh dapat kredit cuma untuk uji kefahaman kita. Okay. Nanti dia akan tanya, kat mana dapat exam tu? Masa tu kita bagi link exam tu, dia boleh jawab. Pastikan kita adalah link exam tu, simpan siap-siap. Okay. Dan seterusnya yang ketiga, jika Mat sudah ada team, okay, Mat dah ada team, dah ada group, dah ada dealer, okay, mestilah kita nak buat group support kan, untuk diorang nak bertanya soalan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak buat group support, masukkan nombor autoresponder ni, 018 ni. Nanti kita dalam group tu kita type kod TW, nanti dia akan keluar senarai soalan. So senanglah dealer kita nak rujuk daripada situ. Kalau dia nak rujuk daripada kita 100%, kita pun tak berapa nak faham, nanti tersalah jawab pula. Jadi dengan adanya autoresponder ni, dia boleh dapat jawapan yang betul. Ini 3 alat bantuan. Okay. Dan yang seterusnya, macam mana teknik nak bercerita? Nampak? Penting starter note ni. So tuan-tuan akan ajar dia semua macam mana nak bercerita dan sebagainya. So kita dah ada dalam starter note. Yang seterusnya, macam mana teknik nak bercerita, Mat? Okey, yang pertama, untuk mudah nak close ramai ahli, kena tahu bercerita. Okey, kita kena tahu dulu apa kelebihan SIM card kita dan apa kelemahan produk SIM card persaing. Kita kena tahu apa kelebihan SIM card kita dan apa kelemahan produk SIM card pesaing kita. Okey, SIM card kita berikan 89 gig unlimited call dengan hanya RM1.56 sehari sahaja. Ibarat maknanya RM50 lah sah untuk 32 hari. Kalau RM50 untuk 32 hari, maknanya satu hari RM1.56. Okey, fokuskan pada 4 kelebihan utama kita. Kita ada 4 kelebihan utama. Fokus sahaja pada 4 kelebihan utama kita, iaitu internet laju tanpa had, hotspot tak ada limit,
macam SIM card lain. Kalau SIM card lain tu 3 hingga 10 gig saja, walaupun unlimited 3 hingga 10 gig saja hotspot dia, tapi kita tak ada limit. Okey. Dan yang ketiga, hairat kematian kita boleh dapat 2,000 percuma. Maksudnya bila guna SIM card ni, apa-apa hal insurans dah ada 2,000 percuma. Kalau SIM card lain tak ada. Dan yang keempat, boleh buatkan handphone kita percuma seumur hidup. Macam saya cakap tadi, macam mana nak percuma seumur hidup? Daftarkan 10 orang, dah handphone kita percuma seumur hidup. Tiap-tiap bulan masuk komisen RM50, kita boleh gunakan RM50 tu untuk top up diri kita sendiri supaya kita tak payah keluar duit kita seumur hidup. Mahirkan guna website fast.com untuk bandingkan kelajuan internet. Masa ni yang kita explain kan. Okey, kenapa fast.com? Sebab kita boleh bandingkan mereka dengan kelajuan internet. So kita tahu 4 kelebihan utama tu. Sebut balik 1, 2, 3, 4 kan. Ini kelebihan utama. Okey, yang kedua, tahu pula apa yang akan mereka bandingkan, apa yang akan mereka comparekan, apa yang akan mereka persoalkan. Contoh, mereka ada unlimited data. Mereka punya plan murah, tak RM50 dan mereka dah selesa pakai. So kita kena tahu, kita kena bagi tahu dia, okey Mat, kau kena tahu, mereka mesti akan bandingkan 3 je, sama ada diorang cakap data diorang unlimited, data diorang murah dan mereka dah selesa pakai. Jadi kita kena tahu apa kelemahan mereka. Kena tahu apa kelemahan mereka. Di mana kelemahan mereka yang kita nak bagi tahu tu adalah yang pertama, memang limited data, tapi data slow. Data slow. Kita cakap pasal tu kita akan buka fast.com, bandingkan kelajuan data, Mat. Kita akan compare. Masa tu kita tunjuklah kat dia. Macam tu kan. Okey. Yang kedua, hotspot terhad. Okey. Kita nak guna hotspot ke apa ke, dia hanya terhad 3 hingga 10, tapi kita hingga 74 gig. Daripada 89 gig tu 74 gig saja boleh buat hotspot. Dan yang ketiga, hanya SMS call internet saja kelemahan dia orang. Kita at least adalah hairat kematian, adalah parking data boleh carry forward, ada voucher point, boleh buat duit. Jadi macam-macam kelebihan. Jadi kita kena tahu apa kelemahan dia supaya kita tahu nak attack macam mana. Dan yang keempat, ada hidden charge. Memang kau murah kan, tapi kadang-kadang ada hidden charge, especially macam bil. Cakap bayar RM30, RM40, RM50, tiba-tiba kena tendang sampai 60, ada kena tendang sampai 70. Kena pada masalah mereka. Mereka menghadapi masalah tu, confirm mereka akan tukar singkat. Dan yang kelima, ada kontrak. Memang murah tapi dah ikat kontrak selama 2 tahun. Masa tu 2 tahun tu dah plan dah murah, masa tu masih lagi bayar yang mahal. Jadi tahu apa kelemahan mereka. Dan seterusnya, tahu siapa target market kita. Kita kena tahu bila kita jual SIM card ni, kita kena tahu market kita siapa. Siapa orang yang perlu kita bercerita. Bukan semua orang kita kena cerita. Kita kena tahu siapa orang yang bercerita. Contoh, Lamborghini, dia tak akan cerita pada orang-orang yang yang gaji bawah 3,000, bawah 5,000, bawah 10,000, tak. Dia hanya target orang yang gaji puluh-puluh ribu je untuk beli kereta dia. Okey, kenapa Lamborghini tak ada iklan dekat TV? Sebab dia tahu target market dia bukan orang yang suka tengok TV. Orang yang suka tengok TV ni dia tahu bukan orang yang kelas income yang besar. Okey? Jadi kita kena tahu benda tu. So kita juga sama, bila kita jual SIM card luar, kita kena tahu siapa target market kita. Yang pertama, orang yang jenis top up RM50 dan ke atas. Bukan orang top up RM5 sebulan. Bukan orang top up RM5 seminggu, tak. Orang yang jenis memang top up RM50 ke atas. Kita kena cari orang-orang macam ni. Yang jenis bayar bil ke, ataupun yang jenis memang top up RM40, RM50, ataupun dia top up RM15 sebulan, RM15 seminggu. So total dekat situ dah RM60 sebulan. Jadi orang-orang ni kita target. Ataupun orang tu yang memang dapat data selama ni, kita tanya sebulan kau punya data berapa? Aku punya 60 gig, aku punya 50 gig, aku punya 40 gig. Okey, orang-orang ni yang kita kena ajak dia tukar kepada SIM card wow, sebab data dia kurang daripada 89. Yang ketiga, orang yang suka kelebihan selain daripada data sahaja. Mungkin kalau orang tu suka pada kelebihan nak voucher point, hairat mata, orang ni sesuai untuk kita ajak. Orang ni adalah target market kita. Dan yang seterusnya yang keempat adalah orang yang suka nak buat duit dan memang cari peluang untuk tambah pendapatan. Orang ni juga adalah market kita. So kita kena tahu, 4 ini saja market kita. Selain daripada ni, orang tu kita sebenarnya tak payah nak bercerita pun pada dia. Dia bukan target market kita. Orang tu bukan jenis top up RM50 ke atas, ataupun data dia bukannya kurang daripada 89 gig, ataupun orang tu tak suka pun kelebihan selain daripada data, memang hidup dia hanya untuk data je. Okey, dan yang keempat, orang ni memang dah kaya-kaya. Dia tak ada pun orang yang jenis yang mencari peluang tambah pendapatan. Jadi kalaulah market kita tu tidak langsung menepati keempat-empat kriteria ni, ataupun salah satu tak ada langsung menepati, okey, maka orang tu bukan market kita.
Tapi kalau orang tu walaupun keempat-empat ni dia tidak menepati tapi dia ada salah satu, maka orang ni adalah target market kita. Orang ni sesuai untuk kita cerita. So kita kena tahu siapa orang yang kita kena cerita. Dan yang seterusnya, kita tahu siapa orang yang perlu kita bercerita. Orang yang ada masalah singkat, orang yang cari peluang nak tambah duit, ataupun orang yang minat dengan passive income. Orang ni sesuai untuk kita cerita pasal peluang singkat ni. Dan kita kena tahu apa zikir yang kita selalu bagi tahu. Iaitu yang pertama, singkat ni RM12.50 bang, RM12.50. Kita kena selalu sebut benda tu supaya mereka nampak. Mereka hanya keluar RM12.50 je, bukan keluar RM120, bukan keluar RM1,000. Okey, RM12.50 je. Rokok pun RM18 bang. Yang kedua, apa yang selalu kita sebut? Support lah member. Support lah BMF ni. Support lah member. Bila kita jumpa orang yang kita cakap tadi, kita jumpa family, kita jumpa member yang support kan, yang terdekat, kita kena cakap support lah member, support lah member. Ini adalah zikir yang kita kena sebut. Nombor 2. Nombor 3, kita kena juga selalu sebut. Sebab bila kau nak kayakan telco tu, pakailah telco lain yang membayar kau pula. Tuan Wah bayar kau, at least kau ajak orang, dia bayar kau. Ini kau pakai telco tu sampai kau tua lah, memanglah kau dapat unlimited. Tapi kau akan terus bayar unlimited juga dengan dia sampai bila-bila. Pakailah SIM card yang membayar kau pula. Memanglah kau bayar RM50. Selama ni kau bayar RM30 bulan-bulan. Lepas ni kau bayar RM50 bulan-bulan. Tapi SIM card ni bagi kau RM100 tiap-tiap bulan. Nampak? So 3 zikir ni kita selalu kena sebut pada dia. Dan jika nak belajar lagi cara lebih lanjut tentang macam mana cara nak cerita Tuan Wah, rujuk YouTube ni. Jadi ini cara kita nak cakap dengan dia, ajar dia macam mana teknik bercerita. Okay, so dia tahu. Dan yang terakhir, apa yang kita perlu baca pada dia adalah 3 persediaan untuk dia. Apa persediaan dia? Yang pertama, bisnes ini adalah bisnes jangka masa panjang. Okay, bisnes jangka masa panjang. Kena tahu, kalau kita nak menikmati hasil yang besar dalam bisnes ni, kita perlu buat dalam masa 2-3 tahun. Kita kena berusaha keras 2-3 tahun secara konsisten dan tak putus asa. Kerana income yang Mat akan perolehi adalah income pasif seumur hidup. Okey. Walaupun kita hanya dapat RM1,000 saja, tapi dia jauh lebih baik daripada gaji RM10,000. Sebab apa? Sebab ia adalah pasif. Kenapa saya cakap RM1,000 passive income jauh lebih baik daripada RM10,000, gaji RM10,000? Kerana gaji RM10,000 tu adalah gaji aktif. Kan? Maknanya, kita kena kerja. Hari-hari kita kena kerja, cukup bulan kita kerja, dapat RM10,000, itu gaji aktif. Katakanlah kalau kita sakit, ataupun kita diberitakan kerja, ataupun jadi COVID, gaji kena potong separuh ke, ataupun kena tunda ke, okey? Bila-bila masa kita boleh hilang gaji tu. Sama ada kita sakit, kita diberitakan kerja, ataupun COVID, kan, gaji kena potong separuh bila-bila. Gaji banyak pun tak guna kalau tak ada, kita panggil tak ada jaminan. Tapi passive income, walaupun kita dapat RM1,000, ia jauh lebih baik daripada gaji RM10,000. Sebab apa? Sebab passive ni, kita akan dapat pasti setiap bulan. Walaupun kita tak kerja, kita tetap akan dapat juga. Walaupun kita mati sekalipun, RM1,000 itu tetap akan masuk setiap bulan dan kita boleh wariskan kepada keturunan kita. Mana lagi hebat? RM1,000 atau RM10,000? RM10,000 yang kita sentiasa risaukan, tak dapat ke tak dapat lepas ni? Ataupun RM1,000 yang pasti akan terus dapat. Sebab tu saya cakap RM1,000 passive income jauh lebih baik daripada RM10,000. Dan sampai Mat sudah mati pun ahli keluarga Mat terus akan terimanya. Jadi Mat kena sabar dan percaya pada proses. Ini cara cerita dia. Jadi maksudnya persediaan yang pertama ni, bisnes ni adalah jangka masa panjang. Untuk kita dapat hasil yang baik, kita perlu berusaha dan konsisten dan tak putus asa selepas 2-3 tahun. Baru kita akan dapat pendapatan pasif. So ini persediaan. Kita kena betulkan mindset dia yang mana selepas 2-3 tahun baru kau dapat hasil. So kau kena mula dari sekarang. Tak adalah nanti bila buat 2-3 hari tak dapat hasil terus tiba-tiba komplain. Tak, dia makin rasa. Okay. Yang kedua, kita akan terima banyak rejection, Mat. Walaupun daripada ahli keluarga ataupun teman rapat sendiri. Jika berlaku situasi ni, jangan down tapi jalan terus. Tak perlu peduli kata negatif orang. Kita kena tahu, market masih luas. Ada 40 juta pengguna handphone dalam Malaysia dan jika Mat hanya dapatkan 400 orang sahaja daripada 40 juta tu, maksud 0.001%, 400 orang tu, daripada 40 juta, 400 orang je kita daftar. Yang lain semua tak payah tukar sangat Tuan Wah. Income kita saja pun dah puluhan ribu setiap bulan dan lebih hebatnya pendapatan itu yang kita dapat adalah pasif. Maknanya seumur hidup terus dapat setiap bulan. Jadi kenapa kita nak fikirkan pada orang yang reject?
Kenapa kita nak fikir pada orang yang tolak? Kita tak perlu fikir sebab ada 40 juta pengguna handphone, ramai lagi. Jika mereka menolak, sepatutnya MAT jadikan mereka supaya rangsangan untuk kita buktikan pada mereka yang mereka pasti akan menyesal bila MAT dah berjaya nanti. Dan yang terakhir, nombor 3, mula ubah kawan-kawan dan persekitaran MAT. Untuk berjaya, pertama sekali, MAT kena berkawan dengan orang-orang yang berjaya. Kita nak berjaya, kita kena kawan dengan orang berjaya. Okay? Untuk sukses dalam Tuan Wow, sama juga. Maka MAT kena berkawan, rapat dan aktif di dalam grup Tuan Wow. Kena berkawan dengan orang Tuan Wow saja. Belum ada lagi dalam sejarah yang kita pernah dengar orang yang super berjaya tanpa berkawan ataupun persekitaran dengan orang Tuan Wow. Orang tu boleh super berjaya dalam Tuan Wow tanpa ada berkawan ataupun dengan persekitaran orang-orang Tuan Wow. Tak ada. Sedangkan Tuan Hafiz Harif sendiri pun cipta kawan-kawan Tuan Wow sahaja dan income beliau 122,000 sebulan. Ini kita panggil environment yang positif. Okey, tamat dah cerita. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok masa, saya cerita lebih kurang 30 minit je. Sebenarnya 30 minit je kita cerita. Jadi bila kita close secara offline dengan orang, apa kerja kita? Kita ceritakan benda ini sahaja tuan-tuan. Benda ini sahaja. InsyaAllah dia dah faham semua. Dia akan faham semua. Dan